Untuk tahun kelima berturut-turut pada tahun ini, Finland tersenarai di tempat pertama untuk negara paling gembira di dunia dalam tinjauan tahunan Laporan Kegembiraan Dunia yang dikeluarkan oleh Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Lestari PBB, diikuti seterusnya oleh negara Denmark, Iceland, Switzerland dan Belanda. Sememangnya, tiada satu definisi bagi mengukur secara tepat kualiti hidup rakyat sesebuah negara, kesejahteraan ekonomi rakyat dan tahap kegembiraan rakyat secara menyeluruh. Oleh itu, penilaian dibuat bergantung kepada ciri kestabilan negara dari sudut ekonomi, politik, budaya dan sosial selain ciri-ciri rakyat, harapan rakyat untuk masa hadapan dan sikap rakyat. Tahap kesejahteraan rakyat pula dinilai dari segi kehidupan seharian, emosi positif dan emosi negatif. Gallup World Poll ialah satu tinjauan paling luas dan menyeluruh di dunia dengan telah mencecah sehingga 9 juta responden dari lebih 150 buah negara sejak digunakan pada tahun 2012. Hasil dari analisis tinjauan adalah amat penting menunjukkan kegembiraan bukan sahaja subjektif, akan tetapi boleh diukur dari segi sains dan dijadikan asas penting bagi pengubal polisi negara bagi merancang pembangunan yang seimbang. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah faktor mempengaruhi kegembiraan rakyat sesebuah negara. Teruskan menonton. Kenapa 5 negara di rantau Nordik mempunyai penduduk yang gembira? Perkataan Skandinavia merujuk kepada kawasan sejarah dan geografi yang meliputi 3 kerajaan iaitu Denmark, Norway dan Sweden di utara Eropah yang mempunyai ciri etnik budaya yang sama. Negara Nordik pula ialah 3 negara Skandinavia serta Finland dan Iceland. Finland adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia dengan mementingkan kualiti dan pembelajaran sepanjang hayat dengan yuran yang ditanggung oleh kerajaan. Dan semua guru adalah dari pemegang sarjana yang cemerlang juga dipandang tinggi seperti kejaya lain seperti doktor dan peguam. Sweden telah dinobatkan sebagai negara paling bereputasi atau dipercayai pada tahun 2019. Ini bermaksud negara-negara ekonomi besar lain selesa untuk membuat pelaburan, lebih banyak import-ekspor dan pelancong yang datang ke negara Sweden. Iceland adalah negara yang dikenali dengan hak kesamarataan jantina dan mempunyai jangka hayat rakyat paling lama. Norway ialah negara ke-12 pengeluar minyak mentah dunia, mempunyai dana pelaburan kerajaan yang paling kaya di dunia dengan nilai aset 1.1 trilion US dollar, iaitu bersamaan lebih 200,000 US dollar untuk setiap dewasa dan kanak-kanak di negara berpopulasi 5.4 juta orang ini. Hasil minyak negara dilaburkan ke dalam pelbagai sektor lain di serata dunia bagi mengumpulkan simpanan masa hadapan apabila negara tidak lagi dapat membuat banyak keuntungan dari hasil minyak. Dan ketika ini, kerajaan Norway boleh menggunakan 3% dari dana untuk bajet tahunan iaitu berjumlah 33 bilion US dollar. Faedah diperolehi rakyat dengan sistem cukai yang tinggi di Finland. Finland di negara pertama rakyat paling gembira untuk 5 tahun berturut-turut ialah bersempadanan dengan Rusia yang berada di tangga ke-80. Cukai adalah hasil pendapatan negara yang penting dan kebanyakan negara memenuhkan 50% dari dana kerajaan dari hasil cukai yang pelbagai. Di Finland, secara purata, pekerja membayar kadar cukai yang tinggi sebanyak 30.2% dari pendapatan jika dibandingkan dengan negara-negara lain OECD sebanyak 24.8%. Cukai pendapatan dan cukai keuntungan kapital adalah berasingan. Pemilik syarikat persendirian membayar 20% hasil keuntungan untuk cukai pendapatan. Hasil keuntungan pelaburan dan perniagaan tertentu pula termasuk dalam cukai keuntungan modal yang mengikut jumlah keuntungan iaitu sebanyak 30 hingga 34%. Ia disebut sebagai progressive tax rate di mana golongan kaya akan membayar cukai lebih banyak. Rakyat Finland membayar cukai yang tinggi akan tetapi mendapat banyak kelebihan dalam program sosial disediakan kerajaan. Contohnya bagi sektor kesihatan dan pendidikan dengan kualiti terbaik disediakan bagi semua golongan rakyat. Kerajaan juga memastikan struktur kekeluargaan disokong sepenuhnya seperti pemberian elang pusat jagaan harian anak-anak serta elang untuk setiap anak selepas sebulan dilahirkan sehingga umur mencecah 17 tahun yang jumlahnya bergantung kepada tahap kewangan ibu bapa. Cuti selepas melahirkan anak juga diberikan kepada kedua ibu bapa sepanjang 164 hari bermula tahun 2021. Finland mempunyai kadar kematian bayi baru lahir paling rendah di dunia iaitu 2.52 bagi setiap 1000 kelahiran, juga 2 kali ganda kurang dari Amerika Syarikat. Kotak barangan keperluan bayi bernilai 155 US dollar akan dihantar kepada ibu yang menanti kelahiran. Kerajaan Finland memastikan rakyatnya diberi perhatian terutama semasa tempoh penting seperti melahirkan bayi dan tahun-tahun pertama pembesaran anak.
Hasil kaji selidik 2019 juga menunjukkan pandangan positif rakyat Finland untuk cukai yang dikenakan, dengan lebih 96% bersetuju ianya adalah tanggungjawab sosial yang penting dan 98% menganggap cukai perlu untuk mengekalkan kemudahan awam terbaik disediakan kerajaan. Manakala hanya 31% responden tidak berpuas hati dengan cukai yang perlu dibayar. Bagaimana tahap kegembiraan diukur? Sememangnya, setiap individu mahu hidup dengan gembira untuk jangka masa yang lama. Laporan tahunan World Happiness Report mendapat perhatian kerajaan dari banyak negara, pelbagai organisasi, penyelidik dan masyarakat untuk dijadikan rujukan bagi mengubal polisi baru. Pakar bidang tertentu seperti ekonomi, psikologi, statistik, kesihatan, polisi awam dan lain-lain menyatakan penilaian tahap kepuasan kehidupan rakyat patut digunakan untuk mengukur pembangunan negara. Dalam laporan ini, 6 faktor penting bagi menilai tahap kegembiraan ialah pendapatan, jangka umur yang sihat, sokongan di waktu sukar, sikap suka menghulurkan pertolongan, kebebasan dan kepercayaan iaitu rasuah dalam perniagaan dan kerajaan. Tidak seperti statistik yang lebih popular iaitu nilai KDNK negara, pendapatan isi rumah dan pengangguran yang hanya memfokuskan apa yang dilakukan oleh rakyat tanpa dapat menilai tahap kesejahteraan hidup mereka. Pemimpin negara tidak lagi boleh menganggap kehidupan rakyat yang baik hanya bergantung kepada peningkatan KDNK sahaja seperti dilihat di Arab Saudi yang mempunyai pendapatan tinggi tetapi 20% rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Sejak laporan World Happiness Report ini diperkenalkan pada tahun 2012, ia telah menjadi tajuk utama dalam media antarabangsa. Saban tahun, data dalam laporan ini juga dihurai, dianalisis dan juga dikritik oleh ramai ahli akademik seluruh dunia. Pemimpin ternama seperti bekas Chancellor Jerman Angela Merkel pernah menyatakan bahawa kekayaan negara bukan penentu kualiti hidup rakyat. Perdana Menteri New Zealand pula mengumumkan pada tahun 2019 untuk memasukkan tahap kesejahteraan penduduk New Zealand sebagai salah satu tanda aras kejayaan ekonomi negara dan juga menambah bajet tahunan termasuk untuk meningkatkan kesihatan mental rakyat. Kedudukan negara-negara Asia. Dari 146 buah negara di seluruh dunia, bagi peringkat ASEAN, Singapura paling hadapan di tangga ke-27 dengan skor 6.48, diikuti Filipina di tangga ke-60, Thailand di tangga ke-61, Malaysia di tangga ke-70, Vietnam di tangga ke-77, Indonesia di tangga ke-87, Laos di tangga ke-95, Kemboja di tangga ke-114 dan Myanmar di tangga ke-126. Singapura secara konsisten berada di tangga teratas negara paling gembira di Asia dengan rakyat pelbagai bangsa, juga popular di kalangan pekerja profesional luar negara dengan kajian menunjukkan 40% penduduk adalah dari warga asing. Elemen lain yang penting dalam masyarakat Singapura yang mempengaruhi kegembiraan ialah nilai kekeluargaan yang erat, di mana Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew menulis dalam sebuah bukunya, Singapura bergantung kepada kekuatan kekeluargaan bagi membolehkan masyarakat yang majmuk untuk bersatu, bekerja keras dan menghormati yang lebih tua. Kedudukan Malaysia meningkat sedikit dari tangga ke-81 pada laporan tahun 2021. Kedudukan Malaysia dan Indonesia di tangga yang rendah berkemungkinan atas faktor rasuah dan kurang kepercayaan kepada kerajaan. Ekonomi Thailand pula mendapat kesan teruk akibat COVID-19 dengan penyusutan sebanyak 6.1% pada tahun 2020, iaitu paling teruk sejak krisis kewangan Asia 1997. Negara China pula menduduki tangga ke-72, iaitu meningkat dari tahun sebelumnya disebabkan polisi kerajaan yang mementingkan kesejahteraan bersama dan mahu mengurangkan jurang ekonomi rakyat serta ketidaksamarataan. COVID-19 telah memberi kesan emosi dan memainkan peranan besar dalam kesejahteraan rakyat dengan kebanyakan individu merasa bimbang dengan punca pendapatan yang terjejas bermula tahun 2020. Kesimpulannya, apabila penyelidik berbincang mengenai kegembiraan, ianya merujuk kepada seseorang individu yang dapat menjalani kepuasan hidup sepanjang umur mereka, bukan setakat diukur dari senyuman. Tidak dinafikan persamaan bagi negara-negara Nordik yang mempunyai kemudahan pendidikan dan kesihatan percuma malahan terbaik di dunia, jenayah yang sedikit dan sokongan yang banyak dari kerajaan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.